Ha. Apa hak ni bunyi dah kan hak ni hak daleh. Ha. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayatan li kamalika wa adada li kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Alhamdulillah, sama-samalah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, as-sakinah, ketetapan Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan, beri peluang untuk kita menghadiri diri kepada rumah-rumahnya. Tutup redha Allah, carilah apa saja yang jadi sebagaimana bekal kita kemudian daripada mati. Oleh itu kita ni biar ada senantiasalah kita ada duduk dalam beringat, duduk dalam peringatan atas diri masing-masing. Kita ni dari mana kamu? Kita datang daripada mana? Di mana kita sekarang? Dan ke mana kita akan pergi? Inilah selalu-lalu kita ni biar ada peringatan dalam diri kita. Supaya kita duduk dalam keadaan duduk tak ada lalai. Duduk dalam kita ni duduk dalam kata kita mengisikan dalam hidup kita ni perkara yang manfaat. Ni. Kalau kita tak teringat 2-3 perkara tadi yang menyebabkan kita berasa tak ada apa lagi, tak ada hal lagi. Bila-bila masa pun boleh kita buat baik. Tu yang menyebabkan hidup seorang tu lalai. Hidup seorang tu hanyut ataupun kosong dalam hidup dia yang menyebabkan dia sesat satu hari kemudian pada mati. Ini sepatutnya kita hendak dalam ingatan. Dari mana kamu datang? Di mana kamu sekarang? Ke mana kamu akan pergi? 2-3 perkara ni selalulah ada dalam peringatan kita. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam seorang Muslim, orang yang mukmin. Dua-dua sifat ni senantiasa ada dalam hati kita dengan kita bukti. Bukan senantiasa ada saja, kita bukti. Menunjuk tanda kata kita ni adalah orang Islam. Kita ni orang mukmin. Ada tanda, bukan mengaku saja. Dia mau orang apa weh? Islam. Orang berimeh tapi tanda tak ada. Tak ada bukti ya bang, tak ada dalil. Ada dalil, ada tanda kata kita seorang Islam, seorang Muslim. Maka di antara ulama kata 4 tanda orang ni orang Muslim, orang Islam. Pertama, merendah diri sesama orang Islam. Ni tanda dia tu. Bila jumpa dengan orang, Assalamualaikum, apa khabar, tanya khabar tak? Kecek tak ngasa. Kecek tak lebih diri. Ni orang yang rendah diri sesama orang berimeh, sama orang Muslim. Ni salah satu di antara tanda bukti kata orang ni orang Islam. Ada tanda. Ni kecek ngasa, kecek besar diri, menyombong, pandai hina kepada orang. Tu penyakit tu. Penyakit yang ada pada orang Islam. Ni perlu kita buai-buai tu baik. Tengok orang kaya, ya kedeki. Tengok orang susah, orang sesak, ya hina. Ni bukan tanda lah tu. Tak ada tanda Islam. Ada tanda Islam dengan kita rendah diri sesama orang Islam. Yang kedua kata ulama, orang tanda kata ni orang Islam ialah kecek benar. Tak bohong. Kecek hak betul. Bohong nak buat berapa kok? Nak buat berapa kok? Kadang-kadang setengah-setengah tu kecek tak betul oleh kerana nak tunjuk kelebihan. Kecek bak ni ya kecek katik walah tak ada sahabuk pun hak betul, hak bohong saja.
Orang dulu ni jaga mulut, jaga lidah, bimbang takut bohong. Bimbang takut salah lidah. Kelik daripada cari ikan. Kelik daripada cari ikan. Orang betul, orang benar. Orang kecil tak pelawak kita kata. Pergi kana makcik ni mari cari ikan. Boleh nyok no ikan. Ya cuah tu baik. Dalam bekah dia tu. Nak royak kata betulnya. Jaga cuma cuah tu baik. Bila saya kata 1, 2, 3, 7. Kalau kita jawab nak gitu cuah tak cerak. Boleh nyok no ikan. Boleh nyok no, boleh 4, 5 ekor. Mana mudah-mudah walah tak salah kita jawab gitu tu agak-agak, tapi nak royak cumaknya orang dulu. Orang tanya kata boleh mana-mana ekor berapa ekor ikan ya cuah tu baik dari bekas ikan tu. Nak bila satu-satu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia duduk naik tahu tu. Ada orang tanya ya, "Hei Imam Syafi'i, berapa putung kaki utama?" Dia minta kira kolu. Nak jawab, nak turun pada utah dulu. Nak bila kaki utah. Walah kaki utah 4. Mana kaki utah 5. 4 kaki utah. Nak royak cuma. Beraluh orang dulu dengan begitu-begitu mau. Kalau orang tanya kita agak-agak mana? Besok. Berapa utir tayar kata mutu besok? Betul kita tanya. Berapa utir mu makan ubat kuda gini? Kita tanya kelik. Makna mabuk lah mu tanya begitu tu. Mana? Kita ni makna mudah-mudah, tapi orang dulu cuma Imam Syafi'i turun daripada utah bila dulu kaki utah. So 2, 3, 4 baru dia jawab 4 kali. 4 putung. 4 putung kaki utah hok mu tanya saat ni. Maknanya kata cuma beraluh orang dulu tak takut tubik daripada mulut, tubik daripada kata dia tak betul. Tak betul tu orang panggil bohong. Jauh dengan kita. Kalau ni kadang-kadang kecil tak betul. Ada setengah-setengah orang kalau tak boleh bohong ya aku kalau tak boleh bohong sehari nak demi. Gitu lalu. Kalau tak boleh bohong sehari demi aku. Makna gapo? Daging darah dah tu bohong tu. Daging darah. Ada orang biasa masa hidup pe dia ni kena duduk dalam bohong mata. Patut ada orang pula dah suka pula dah tu dengar ya bohong. Ada orang jenis macam tu. Jadi kalau boleh dengar ya bohong, suka kawan orang. So kan nak kalau aku boleh dengar mu bohong, suka apa aku. Ada orang jenis macam tu. Satu hari tu orang wahai sebah bohong. Dia duduk dalam kedai, ramai-ramai. Tiba-tiba dia nak bangun pergi. Pak orang lain tegur, "Gano gaduh hari ni weh. Aku tak boleh dengar lagi mu bohong hari ni. Bohong tak boleh sekali." Ya minta maaf hari ni, sibuk hari ni. Jadi hari ni aku nak makan sikit. Ni nak kelik semulih kambing. Kambing ada dua ekor rumah nu, jadi nak panggil orang buat keluar hari ni, buat arwah sikit. Minta maaf hari ni pakai aku sibuk hari ni, tak ada masa hari ni. Jadi aku jemput mulah. Lepas lohor tagi, pergi rumah aku dah. Kerasa nak mulai kambing 2-3 ekor hari ni. Kelik. Kawan ni pun bunyi gitu selalu pas lohor tak digi. Siapa lepas lohor congok siapa, tak ada orang seko. Mana weh? Tak ada orang sorang apa? Lah, dah mu suruh aku bohong tadi. Aku bohong dah tu. Kata nak sembelih kambing nak buat arwah. Tu tak baik nak. Kawan ni pun. Wahai dengar sangat orang bohong. Ada tak tahap tu orang. Hak jari, hak juru bohong tu pun satu hal. Hak berakhir dengar orang bohong, hal lain pula dah. Jadi macam-macam manusia. Ni tanda kata orang ni orang Islam, orang beriman, orang mukmin. Dalam hati, dalam mulut, dalam lidah dia, nak kali dia, nak kecek dia, ingat-ingat. Bimbang takut tubik daripada lidah tu, kata tak betul, bohong. Yang ketiga kata alim ulama tanda bukti kata orang ni orang Islam ialah suci perut dia daripada makan ni haram. Jaga makan ni. Makan ni hak tak betul, hasil hak tak betul. Kerja hak ceranggah dengan hukum Allah, ia tak ambil, tak usaha. Belalah boleh banyak mana kali pun dah pendapat tu pendapat haram, tambuh tak say. Boleh sampai 12,000, 13,000 sehari tak say dah tak betul dengan hukum Tuhan. Ya tak ambuh. Jaga daripada perut makan ni hak nak masuk dalam perut tu makan ni tak betul. Bahkan orang hak beriman sungguh-sungguh tak sah kata benda haram. Perkara syubhah ia tak makan dah. Perkara hak tak nyata kata halal, kata tak nyata haram pun tak tentu, tak makan dah. Ini maknanya orang jaga dah agama dia. Nabi kata famanittabaqa syubhat,
Mana-mana orang jaga daripada makan ni hak tak tentu halal haram, orang ni jaga diri, jaga perut, jagakan email dia daripada merosakkan segala agama dia tu, hak ada pada diri dia. Yang terakhir kata ulama, tanda-tanda kata orang ni orang Islam ialah suci badannya daripada tamak halaba. Tamak nak keduniaan, ada dah nak lagi, tak cukup lagi. Tu jadi menyebabkan hidup dia tu tak ada nak kerja hak amal akhirat. Tu. Ada pun kalau rezeki Allah Taala bagi, hak tu tak ada hal. Kerja kita Allah beri murah rezeki. Nah, negok kita besar. Siapa kata ada rongang, ada kedah, anak koli tak ada, bukan kata seorang dua dak, 40 50 anak koli saja. Makna kata gapo? Murahnya rezeki dia. Comel, hak tak saya tamak. Jangan faham silap atas sebab tiap-tiap orang kaya, orang tu tamak. Kalau ni gaduh. Tamak makna tak cukup. Ada dah tak cukup, ada dah tak cukup. Ada pun kalau orang kaya Allah Taala beri kepada dia rezeki melimpah ruah tu lain hal. Molek-molek orang kaya itulah yang menolong agama Allah melalui derma, khairat, infak, sedekah, melalui harta-harta dia jadi akhirat. Makna pak perkara sat ni lah menanda bukti kata orang ni orang Islam. Pertama ialah rendah diri sesama orang Islam, kecek tak besar, tak menyombong. Yang kedua kecek kecek hak betul, tak bohong. Yang ketiga suci perut dia, tak makan haram. Yang keempatnya cuci badan dia, cuci hati dia daripada tamak halaba, nak pada keduniaan yang menyebabkan akhirat dia tu tercuai, terlala, ataupun kita panggil tala akhirat. Tak ada nak bekal, hak nak pergi di negeri yang kekal. Mudah-mudahan kita selamat daripada pak perkara yang tersebut yang menyebabkan kita jadi seorang Islam yang sempurna, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Muka 13 deh. Tengok di kitab Hidayatus Sibyan muka 13. Fasa bermula mengadai kiblat iaitu 4 martabat. Fasa bahasa Arab, bahasa Melayu kita perceraian. Yang nak menceraikan daripada bahasan-bahasan yang telah lalu mari. Kalau tak bagi pasal ni, kita takut duk semabur hak dulu. Hak dulu duk cara dalam hal masuk waktu. Masuk waktu semaya. Selesai dah. Bila selesai ya bagi fasal. Fasal ni supaya nak cerah dah. Hak dulu habis cerita dah, nak sambung cerita baru. Faslun, ini suatu perceraian bermula mengadai kiblat iaitu 4 martabat. Ain ni kita panggil apa bahasa kita? Diri. Diri zat kiblat tu. Maka zat kiblat ni kena kepada gapo? Baitillah. Baitullah. Kaabah. Hak duk di Masjid Haram tu. Itulah kiblat. Arah dia tu. Tip. Maksud saya panggil tip kiblat. Sebelah tu. Kena hadap sebelah tu. Kalau mana-mana orang semaya tak ngadap kiblat dalam keadaan dia tu tahu, tak sah semaya kerana tak dapat syarat. Syarat nak sah semaya mesti kena menghadap ke arah kiblat. Ini salah satu di antara syarat ni. Kalau semaya kita tak ngadap ke arah kiblat, semaya kita tak sah. Sekiranya kalau dengar tahulah, ataupun dengar kita ijtihad dah. Ijtihad kita pisah cari jalan. Cari-cari jalan kita berasa sedap kok ni dah kiblat. Bos semaya sudah rupa-rupa bukan kok ni kok lain. Semaya tak jadi. Mesti kena semaya semula hak kok ni hak tu ni hak yakin ni. Ni lagi akan datang sebut kata pak martabat ni lagu mana rupa kita nak hadap kiblat. Ni hari-hari kita duk buat kerja ni. Semaya kita mesti kena ngadap kiblat. Kita duk kapung tak ada hal lah. Ni kita duk kedai ada sejid. Nah, ada mihrab. Maka mihrab tu dahlah kiblat seluruh dunia bagi orang beriman. Mana dia mihrab ni? Hak gong-gong ni panggil mihrab ni. Sejid ada belakang panggil mihrab tak? Ini panggil kiblat orang beriman seluruh dunia. Kalau kita pergi sejid tak payahlah kerana demo ni nak buat sejid, demo tentu kena tengok kiblat dulu. Ukur dulu. Ijtihad pisah cari jalan kat mana arah kiblat kita duk negeri kita ni. Maka menentu kata sini jalan ni. Apa? Inilah makna kata kita ikut demo. Yang pertama
Martabat bagi kita kena tahu cara-cara kita nak ngadak kiblat. Di antara salah satu daripada syarat kita nak sah semaya kita ni lagu mana rupa? Pertama mengetahui ia orang nak semaya ni. Kita ni lah akan kiblat dengan ain dengan yakin. Kita kena tahu akan arah kiblat tu dengan yakin. Yakin ni makna dengan cacin. Bukan dengan bukan dengan syok, bukan dengan seko-seko berasa sedap tu dak. Dengan nenong lah kita panggil tu, dengan nenong. 100%, 100% bagian ini. Bukan bagi gurau kelola sedap hati tu dak. Mesti makna tahu tu dengan yakin. Hak martabat pertama. Lagu mana rupa tahu dengan yakin ni? Artinya arti mengetahui ia seorang nak semaya akan arah kiblat dengan yakin itu. Artinya dengan sendirinya. Tahu dengan sendiri. Tak ada dengar khabar pada orang dok. Bukan kata dengar khabar. Dia kata, kau neng. Tak. Ni dia tahu dengan sendiri dia. Lah mana rupa dia tahu dengan sendiri. Iaitu kata tahu dengan sendiri. Itu nah. Bahawa melihat ia seorang itu akan Kaabah. Tak apa lah. Ni orang duk sijik Mekah. Orang duk dalam sijik Mekah. Nampak betul-betul Kaabah. Tapi ada orang yang pergi Mekah, Allah Ta'ala pelindung daripada tak boleh nampak Kaabah. Na'udzubillah. Ada yang menurut khabar, duk cerita. Mungkinlah ada salah, ada silap. Pendapat teh yang bawa pergi Mekah tu pendapat teh tak betul. Pendapat teh haram, tipu harta sako. Boleh duit, boleh harta. Wak bayar naik, kapal naik, gapa siapa Mekah pergi, siapa masuk lah sijik haram tak nampak Kaabah. Tu hai katuk. Tuhan pelindung. La haula wala quwata illa billah. Ada pasal tu nah. Kita minta lindunglah bila bunyi bagai-bagai berat gitu. Na'udzubillah wal iyazubillah. Minta lindung kita dengan Allah daripada yang dimakian orang yang Allah Taala tutup mata dia. Katuk mata hati dia. Gi tempat molek, gi tempat baik, tempat yang ada kelebihan tapi tak dapat kelebihan. Tak ada nasib ya. Ada nasib. Ada setengah-setengah orang naik Mekah. Kelik mari ya royak sesar. Na'udzubillah tu kita dengar dengan lingah diri ya. Dengar dengan lingah diri atau sesar habis duit pergi ke Mekah. La ilaha illallah. Nak buat mana? Nak buat kan? No, kalau Tuhan kata hati. Dia kata sesar bulung ada tu comel orang. Molek betul, kecek pun molek. Lepas ada kelik Mekah ya kecek gitu nampak baik lain halu. Nampak mata merah duduk ya di pening. Bahasa mana? Ni hati-hatilah dengan kita pergi tempat tanah berkat, tanah haram. Kiranya kalau kita niat tak baik, niat tak betul, niat tidak kerana Allah, niat lain dari Allah. Jadi kok lain lah kita. Jadi kok lain. Ni. Ada berlaku macam tu. Di Mekah, Tuhan tutup pandangan mata, tak boleh nampak Kaabah. Na'udzubillah. Ada ayat bab kiblat ni. Kiranya kali yang nampak ni bagi orang duduk dalam sijik haram ataupun duduk luar kawasan. Lalu ni duduk orang duduk kawasan sijik haram halu duduk atas bukit yang nampak Kaabah. Tapi lalu ni tak tahulah bangun ni tinggi-tinggi saja ni. Lalu zaman dulu nampak duduk atas bukit-bukit kat kawasan dia nampak lagi Kaabah, bangun ni Kaabah hitam tak. Ni ya akik sijik yang tinggi, ada bangun ni tinggi mungkin tak nampak. Nampak kodar atau dinding sijik gitu duk royak kata bagi orang hok nampak dengan tahu dengan yakin ni, nah itu dia nampak akan Kaabah atau disentuh dia akan Kaabah dengan anggotanya. Dia tak nampak Kaabah. Kerana boleh tak nampak Kaabah? Buta. Mata tak nampak. Pergi dengan orang piping nama kata ni betul ni Kaabah. Ya Allah, tangan jabat tepuh ni dah tepuh ni kelamu Kaabah tu tak apa dah tu. Masuk dalam kata mengetahui dengan sendirinya. Ni yakin. Ni 100% tak kesok dah ni. Tak kesok dah. Orang panggil tahu dengan yakin. Tahu arah kiblat dengan yakin makna dengan dia nampak di mata dengan sendiri. Dengan bahawa dia duduk dalam sijik haram ataupun duduk luar daripada kawasan sijik tapi nampak bangunnya Kaabah tu. Ataupun dia mata buta. Bagi orang mata buta yang masuk dalam sijik haram berjalan lagi boleh gagal. Boleh tetuh. Mana-mana daripada anggota dia tu boleh tepuh dengan Kaabah. Ini masuk dalam kata mengetahui dengan yakin. Dengan yakin tu. Martabat pertama ni nombor 1 kali.
Keduanya, martabat yang kedua, dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan yang mengetahui akan kiblat dengan sendiri orang kepercayaan tu, orang yang khabar tu. Jadi kita tak ada nampak Kaabah. Tak masuk lah sejik hari. Cuma kita dengar khabar. Khabar orang hak cerita ni orang kepercayaan. Apa maksud orang kepercayaan ni? Orang amanah. Kita banyak ke guna bahasa Arab dah. Orang ni amanah ni. Amanah tu bahasa kita kepercayaan. Apa maksud kepercayaan? Makna ya ni apa saja hak ia sebut, apa saja hak ia beroyak, betul. Tak ada salah, tak silap. Mana bohong tak banyak. Ada sikit-sikit sekadar kelolo gitu ya, orang payah nak kacak betul jok beranak apa mati semua betul belaka lain pada Nabi Rasul. Kita manusia biasa, orang awal pula dah, bukan alim, bukan wali Allah pula dah kita ni. Koli ya kita. Ada sikit sebanyak ya bahasa dia tak betul kacak dah. Cuma lama-lama kali tak apa dah tu masuk dalam kata orang ni orang amanah dah. Dobit te orang amanah, dosa besar ya tak buat. Jenis syirik, jenis bunuh orang, berzina, minum arak, makan harta rebau, berjudi, tu dosa besar saja tu tak ada tu dia tak buat. Tak pernah buat. Dan dia tak kekal atas dosa kecil. Dosa kecilnya ada kelipar tapi tak sokmo lama-lama kali. Lama-lama kali tekah tu buat patah. Ada mahajak pergi kerbi panggil fuak tu email lagi. Tu email tu bila. Fuak ngop peramang kadang ni ada tung tong tiau lah ni. Yang ambil fuak tu email tu bila lagi jalan kerbi. Bila jalan kerbi pak di rongreng risok no. Pagi-pagi lepas ada maya subuh direct turun fuak tu email tak bila dengan kain serbai dengan wah sebeh duk subhanallah yang gi patan tengok fuak mak saleh duk lanje. Hak mula tu bunyi subhanallah lepas ada tu Allahu akbar. Jadi kok naik ada. Nah, mai duk nampak tamu-tamu ni duk nama lagi dah tu kelipar momokali. Lama mokali bukan sok mau dosa kecil tu. Bukan sok mau duk tengok tu asal dia. Makna dak atas dosa kecil ia tak kekal. Dosa besar tak biasa buat. Ni masuk orang amanah dah. Bila ia sebut ia kecek kata kiblat sebelah lek ni, boleh kita pakai dia. Marah tu. Boleh kita pakai dia. Kita duk dalam kedai pada pesan tak ada hal ni. Jamil kita pergi tubik luar pada kedai ni. Contoh duk le laut. Le laut ni tak tahu Lebih lagi pia mendung, pia kita panggil apa? Tutup habis langit. Jaung. Pia jaung nak tengok boleh. Kalau tak jaung kita boleh tengok matahari. Nampak conau kat ni, sebelah lek ni jatuh kat ni arah kiblat. Kalau ni sebuah negeri kita, nama duk buat jatuh belaka tu. Seluruh dunia jatuh belaka kiblat jangan. Ni sebuah dengan negeri kita kiblat sebelah jatuh kerana Thailand ni ia duduk sebelah naik daripada Saudi Arabia. Ya tak? Kita negeri Sien duduk sebelah naik. Saudi duduk sebelah jatuh. Maka kiblat kita sebelah jatuh. Kalau duduk di negeri Mesir ni dia duduk sebelah jatuh pada Saudi. Maka kiblat dia hadap naik pula. Kalau duduk di atas ni pula dah sebelah Iraq Iran tu, dia duduk sebelah ni pula dah. Sebelah utara panggil. Dia kena hadap turun selatan. Tu kiblat atas negeri masing-masing. Jangan jatuh mata ni gapo ni dia gi duk Mesir nak hadap jatuh juga. Ni matahari tu ni. Tak boleh lah. Kiblat ni sebuah negeri Mesir ni dia kena hadap naik. Tak itu King. King duk rasa duk Mesir. Hadap naik betul tak? Itu pedah kita pergi jalan luar-luar negeri tu dia pedah boleh tahu. Nak kata gua nak cik lah. Kik dapat tu hai beri rezeki, boleh pergi jalan sebelah lek Mesir. Pergi ziarah Firaun. Firaun ni zalim sungguh. Betul mana kata zalim? Beribu-ribu tahun dah dia mati. Tapi nak masuk tengok dia kena bayar lagi duit. Nak bayar duit lagi tu nak bayar atau zalim Firaun. Nak masuk tengok momia dia tu kena bayar lagi, kedarah lagi Firaun. Walah beribu tahun dah dia tinggal kita. Tu masa dia hidup dulu berat lagi dia buat zalim pada rakyat. Bunuh anak-anak, budak-budak baru beranak hak lelaki juta, bukan 100,000 dak juta dia bunuh.
Beranak jatuh bunuh, beranak bunuh. Sejuta sebutlah sirah. Zolingnya. Makan harta rakyatnya makan harta. Siapa dia tak boleh kaya sikit. Negeri-negeri hak tara-tara duk keliling Kelala, negeri dia duk bawah takluk dia tu, tiap-tiap tahun kena hantar bunga emas mari. Zolingnya Firaun. Apa mati lah ni jadi mayat ku kering tadi enggak ada kulai belulai ni. Nak masuk tengok mayat dia kena bayar lagi. Tu. Tapi negeri Mesir ni Firaun pun ada, kubur sahabat pun ada, kubur wali tu ibaratlah kubur wali di negeri Mesir ni ibarat sebagaimana pasir-pasir. Mana gapo? Banyak. Tapi pergi Mesir nak pergi ziarah Firaun lagi buat ni tu pelak tu. Kubur wali Belanda tak nyegi, kubur ime, kubur sahabat tak pergi. Sampai Mesir tu congok di Paramid. Bergam nan ni buat ni. Atau dia jadi jauh kita tu. Mana kata negeri kita ni nisbah lah. Nisbah negeri kita, negeri Mekah duduk sebelah jatuh. Ada jatuh. Arah dia tu. Ada jatuh. Sekiranya kita duduk le laut. Laut negeri kita ni. Mana nisbah lek kita ni lek jatuh nah. Nampak matahari condong kat tu. Ada kat tu. Maya atas perahu. Maya atas perahu. Maya dalam hutan. Di bedai pelanduk kan tak? Bedai pelanduk gitu gini. Siapa peri yang masuk waktu masuk apa tak apalah masa cerah cuaca ni kita boleh tengok matahari. Nah, kalau pian jauh tu, atau kena ijtihad situ. Tiba-tiba orang juru pandai orang ijtihad ni orang kepercayaan. Orang betul. Orang tak buat dosa besar, tak kekal atas dosa kecil. Dia kata sebelah lek ni. Dia pisahlah tu bukan agak-agak. Dia pisah cari jalan tengok angin ada orang reti cara angin ni. Nampak angin kuat lek ni, nampak bitel hadap kat ni, dia reti tengok cara-cara dia kata sebelah lek ni. Maka orang kepercayaan ni kita boleh pakai dia. Pakai turut semaya dia. Ke arah kiblat. Ni yang kedua. Kita dengar orang khabar, orang kepercayaan yang mengetahui. Orang kepercayaan tu sifat dia yang mengetahui. Adapun kalau dia ni tak biasa buat dosa besar, tak kekal atas dosa kecil tapi tak tahu cara-cara nak erti mana cara kiblat tu, tak boleh patah pakai dia. Habis dia beri sifat lagi. Orang yang kepercayaan yang mengetahui cara-cara nak tahu kata mana arah kiblat. Orang ni boleh pakai. Dan yang ketiganya dengan ijtihad iyo. Ijtihad ni dia tak pakai orang, dia tak dengar orang, dia pisah sendiri. Lah ni seni lah ni. Ada terosak, dalam terosak tu dia ada kopas. Kemtip. Lepas tu kalau ada hak demo load kiblat tu, ya ada application hak kiblat tu dah. Kemtip ni kadang-kadang dia tunjuk nung ya sebelum tunjuk sebelah utara nung ya tip tengah tunjuk tip tengah mata. Nah, ada pun aplikasi ni untuk tengok kiblat lu dah. Tok pak tu piu yogi. Tunjuk dah. Ni kita ijtihad cara kita. Tapi kena hak betul lah. Ya ada juga kadang-kadang hak tak betul. Ni kemtik ni yang musim rata. Botak sini tengok ni. Botak kat tu tengok tu pula. Pening kita nak maya kat mana. Saat ni tak pak betul ni dah kita pun semaya Allah. Tiba-tiba nampak hadap kat tu, tengok tu pula gitu. Letih maya lagu tu. Mana kena tengok ya ada aplikasi lah ni hak tu. Sebab apa? Sebab dia mau getah dah Mekah. Dia mau bawa aplikasi ni duk Mekah tengok betul ke dak dengan Kaabah. Betul molek. Dia lari kat ni pun betul. Dia lari kat ni pun betul. Dia cuba terap 4-5 kali pun betul. Duk luar pada sijik pun betul. Boleh pakai? Boleh pakai? Aplikasi tu kita klik mari duduk negeri kita pun pakai turut hak tu lah. Antaranya nama gapo aplikasi tu? Azan tu. Tu boleh pakai memang kata. Betul. Dia mau getah dah Mekah. Sebab dia tunjuk arah kiblat tu tepatlah makna. Tepat. Ni dengan ijtihad ia seorang akan kiblat pisah cari jalan kalulah ada itu. Ada kemtik itu. Ada kompas tu. Kalau tak ada kompas ni orang hok reti cara-cara ilmu dulu ya tengok jalan naik angin. Tengok bitel. Tu. Tu panggil dengan ijtihad, dengan pisah cari jalan. Kita ijtihad dah. Semaya kita berasa kata sedap kok ni.
Wasa tak apa dah kena. Sedap dah kau ni. Rupa-rupa lepas ada maya tak betul. Dia mau mari kemtik hak baru ni berkata, "Hai, tak betul mu semaya sat ni tu ni. Kemtik ku tunjuk kau ni ni. Kemtik kuning 4 kali dah pergi Mekah." Betul hak mu. Kena pakai. Hak hak tadi tak pakai maya kita. Kena semaya semula. Ijtihad ni mestilah. Maknanya kata bagi hak tak yakin. Bila lah mari bagi yakin, setelah daripada kita ijtihad saat ni tak betul, tak pakai maya tu. Kena pakai hak yakin sama dia ni. Tu yang ketiga dah. Dan yang keempat terakhir ni, dengan mengikut ia seorang akan orang yang mujtahid. Tadi ia pisah cari jalan diri. Ni dak ia ikut orang hak pisah. Orang ni buka dengan kompas, buka dengan kemtik, tengok dengan jalan angin, jalan bintang, jalan matahari, jalan bulan, dia tengok. Dia kata kau ni dah. Maka kita pergi ikut dia ni, mado, pakar. Walaupun kita tak ijtihad diri. Boleh? Maka tiap-tiap satu daripadanya, daripada mana? Daripada murtabak, daripada 4 perkara tu nah. Yang 4 tu. Satu-satu daripadanya ni, dengan tertib. Mesti dengan tertib. Kita nak gimbik yang keempat. Tak boleh tak lalu daripada yang pertama tu. Tak boleh. Kita duduk dalam sujud hari. Dah nampak cerak-cerak kat Abah. Gimbik yang keempat pula. Aku nak ikut orang mujtahid. Mujtahid bernama. Lagi dah kat Abah duduk congok tu. Kena tertib. Mana kena hak pertama dulu. Tak boleh pertama. Yang kedua. Tak boleh yang kedua. Yang ketiga. Ada yang tiga. Yang keempat. Kena turut tertib dia. Jangan dia lakoh kelah kita panggil. Kena tiap-tiap satu tu. Daripada 4 tu kena tertib. Dengan tertib. Apa maksudnya? Artinya tiada sah berpindah kepada barang yang kemudiannya daripada hak yang pertama yang kedua. Malaikat ni boleh. Apabila lemah ia seorang daripada barang yang dulu daripadanya lemah, kita tak ada dari sejak hari, ambil yang kedua. Tak ada juga orang khabar hak kepercaya ijtihad. Gitu. Itu panggil kata lemah dah hak dulu, barulah hak kemudian. Dan barang siapa sembahyang ia siapa-siapa dengan ijtihad ia semaya dengan dia ijtihad dah ni. Ijtihad tengok dengan jalan angin. Tengok dengan jalan berapa macam-macam. Ya pisah cari jalan dia. Dengan kemtik kita katakan. Ijtihad ia pada kiblat. Pisah cari jalan, tengok kau tu, tengok kau ni. Maka nyata tersalah dengan yakin. Tiba-tiba hak ya ijtihad tadi tu salah. Silap. Dengan sebab apa boleh tahu kata salah? Sebab kedatangan hak yakin mari ni. Mari hak yakin. Hak tadi ya rasa ya. Dia wasa wasa pesedak kok ning duk pisah-pisah jalan wasa pesedak kok ning. Rupa-rupa hak ya semaya sudah sedak tadi tu, mari lek belakang orang kata, tak betul lek tu lek ning. Ya ada kadang-kadang kita pergi rumah orang, kampung orang malam-malam. Malam-malam pukul 1 pukul 2. Esok tak maya lagi. Naik atas rumah orang kata, tak apalah duduk rumah ni. Ataupun kita pergi rongrem. Rongrem kadang ada juga ada. Rongrem orang Islam tak apalah, ya ada bilik musola. Rongrem orang kafir mana ada. Ada ya wak kiblat ada. Kita pun pisah tengok bah malam. Rasa apa sedap kok ni dah masa ni. Maya. Sudah semaya jenguk tubik di pintu natela. Sijik ada dak pe tu. Pas tengok kok sijik hadap kok nu. Rupa kita hadap kok ni tak betul tadi. Jadi hak kita hadap tak betul tadi zai kita ijtihad cari jalan. Hak yakin nu sijik tunjuk kok nu. Makna semaya kita kena semaya semula. Kena semaya semula. Tu panggil kata dengan ijtihad ia pada kiblat maka ternyata salahnya dengan yakin. Yakin nampak sijik tu hadap kok nu. Kiblat sijik tu. Tu. Maka hendaklah ia hak maya salah tadi tu mengulang akan sembahyangnya pada hal wajib kena ulang. Bukan kata tak apa. Tadi kita ijtihad dah. Tadi kita pisah cari jalan dah. Lepas ni walaupun salah pun dah kita ijtihad dah. Wajib kena ulang semula. Mana wajib kena semaya semula. Malaikat ijtihad sama ijtihad tu lain. Ni bab lain pula ni. Yang belik. Kita berasa mula-mula maya zuhur sedap kok ni. Maya. Bahawa sudah maya zuhur masuk asar. Wasa tak sedap kok ni. Wasa sedap kok ni pula. Maka sedap kok ni hak maya asar tu. Zuhur dia tak kena qada dah.
Tak nak maya mula dah. Pasal hak kita maya asal hak berasa sedap ni bukan yakin. Sama-sama sedap orang panggil. Kan tak? Bila sama-sama sedap yang masuk dalam kaedah kata al-ijtihadu la yunqidu bil ijtihadi. Kita ijtihad hak nombor 2 ni. Hak ijtihad nombor 2 takkan menjadi gugur hak kita ijtihad hak nombor pertama ni. Tamaya zuhur tadi pisah cari jalan kuasa sedap ni dah. Kan tak? Tubuh-tubuh masuk asal ni berasa sedap ni pula. Hak zuhur tadi tak punah pun dak. Pakar-pakar. Kerana apa? Kerana kita maya asal kat ni kita berasa sedap kat ni. Bukan kita yakin kat ni. Sedap ayo. Gitu. Ni dah nak hebat kiblat. Yang jadi salah satu di antaranya syarat kita nak semaya pakar kita. Masa kita duduk sini tak apalah. Duduk sejik ni. Pergi 4 orang. Masuk dari kampung orang. Kita biasa sekali. Hadap naik terus maya. Jadi bengai kuan orang gitu. Kelik gi pun kita masuk Malaysia. Masuk Malaysia tak tahu atau tak ada masuk dalam dak akan maya luar. Maya sunat ya, bukan kata maya tu dak, maya sunat masuk dalam sijil tak ada masuk dalam sijil dak. Tapi sedap wasa pok kiblat ya tengok tu, hadap naik terus. Maya 2 rakaat, orang mai tegak ji, lek naik ji. Buat bernama kita. Ten naik berat. Naik kau dak pening tapi tak tengok mihrab dia. Dia berasa sedap kau ni. Nampak jadah hadap kau ni ngatai. Kali namanya apa silap jadah. Hadap jadah kau nungguk berasa sedap kau ni dah kita ni. Rak teh jadah orang mari tegur. Atau hadap naik berat. Buat kan hanya mari tu. Atau kena semaya semula lah lagu tu. Sebab apa? Sebab dia memai royak dah atau silap anu kita maya. Hak yakinnya teh kau ni. Lagu tu. Supalah kita pergi mana-mana bila kita tahu dah ni. Supaya kita boleh baki. Kita boleh beringat. Nak katakan kita maya-maya sudah pak tu. Dia kata, tak betul maya kat tu ni. Kok ni, tengok nu. Kau tak ni tak jadi. Bimbang-bimbang kita tu, aku sudah maya dah. Aku sudah kat tu dah ni. Tak payah dah. Tak boleh. Wajib ni. Wajib mengulangi. Wajib kena semaya semula kita panggil. Fasa bermula menutup aurat. Wallahu alam. Jadi getir lah kita dah. Lebih kurang bak kiblat ni. Gitulah syarat-syarat. Gitulah murtabak dia. Mudah-mudahan kita boleh jagalah. Bila kita menghadapi dalam keadaan kita kena cari kiblat. Adapun kalau kita pergi kita maya atas perahu, maya atas kapal, atas kereta kosong tu, masa kita takbir tu ya kita kena betul kiblat. Contoh kata kita tengok istihad cara kita ni, kita naik kereta api, hadap kau ni kiblat. Kenapa matahari tak kau ni? Kalau kita maya dah kereta kosong, ada yang nyata, dia sujud. Dia sujud. Sujud biasa tu. Dia boleh sujud tak? Tak boleh sujud. Kalau sujud dia kan? Balik, gebah. Kita maya takhisi. Maya takhisi ni kalau kita boleh lagi cik sujud cik. Tak boleh. Kalau sujud nyembah turun. Tak boleh. Kalau dah atau kita turun bawah sikit pada masa rokok tu. Rokok turun sikit. Gitu. Supaya orang duk maya takhisi tu. Bukan sekelai. Ya ada uzur. Ya uzur. Kata sekelai pula. Uzur. Awak cik tak ada lagi. Ada nanti tengok lah. Ada orang pasal tu cik. Pasal masa jalan tak ada apa. Tapi bila diri hanyut. Ada orang pasal tu. Dia nak diri tak boleh lama. Dia ada hanyut. Kita ada kadang-kadang jadi. Ya adalah pangkat dia tu. Kalau kita kuasa diri, wajib diri dulu. Agak-agak atau kalau kita diri boleh sekadar kata boleh tebang-tebang kaca, boleh seminit. Seminit. Kalau lebih pada tu, nak rebah, nak jadi pening, nak jadi hanyut. Kadang-kadang jadi nyuk nak gina, dia jadi gitu. Maka kita tahan krisi bila-bila. Allahu Akbar. Duduk kita rak sekat no. Rasa nak balik dah. Duduk tak krisi. Tu boleh. Ataupun masalah nak rokok, nak sujud no. Kita kuasa ke tak sujud dengan sempurna. Kalau kuasa wajib sujud.
Kalau tak kuasa pasal apa? Pasal kita nak duduk antara dua sujud, nak lipat tak boleh. Ada orang pasal sakit kepala lutut gout ni, dia nak lipat tak boleh. Boleh lipat jadi sakit. Orang ni diberi rukhsah pada dia, boleh dia sujud atas kursi. Boleh dia rokok atas kursi. Gitu. Jadi nak royak bab takbir tadi, masa bab kita tengok kiblat, masa takbir kita duduk atas kenderaan. Kita duduk atas perahu, atas kereta kosong, atas kapal. Belum masa kita takbir tu betul kiblat. Pas ada takbir tu kereta kita pusing kat lain, ngadak naik, ngadak jatuh, semua tu pakar berlaku. Bimbang takut ngaji balen ni kena ngadak kiblat, kau duk pusing atas kereta kosong tu gak weh. Nyanyo lah lagu tu. Pusing atas kapal dia kata anu ni kamak ke reda ada juga atas ni reda, nampak duk pusing ni. Mula-mula takbir tu ya kena masuk masa kita ngadak kiblat. Nah, lepas tu kita semaya keadaan biasa ni. Menghadap kiblat ni, maksudnya saya semaya sijik ni. Nak gerak tubuh badan kita yang menyebabkan dada kita paling daripada arah kiblat ni, batal semaya. Ni jaga molek. Adapun kalau paling muka tak apa. Paling sekadar muka, dada kita duk betul arah kiblat, muka kita paling kiri. Nah, dengan ada tujuan lah paling. Kalau paling tak ada tujuan apa hukum makruh. Tak batas semaya hukum makruh. Ya kadang ada kan kita duk maya seorang tiba-tiba bunyi kerik-kerik, paling juga. Main kedua malam duk maya tahajud bunyi kerik-kerik. Serabut juga dah. Boleh paling. Boleh paling. Nah, ya kadang-kadang ada macam tu dah. Kita duk semaya tapi berasa pun ada orang elok belakang, orang duk ikut. Paling tengok. Tak ada. Pum. Main berasa pun orang duk turut berasa pun paling tengok tak ada, nanti penama lagi. Lopak lagi dulu tu bab kiblat deh. Paling sekadar muka, paling dada jadi menyebabkan dada kita ni pesong daripada arah kiblat, batas semaya. Gahem dah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sekadar kata kita nak baca hak wajib. Nak baca Fatihah, baca tahiyat, nak takbir tak apalah, ya tak masuk dalam semaya lagi. Masa kita nak baca hak tu. Ada pun nak baca sunat, kalau kita gerahang sebut dalam mazhab Imam Syafi'i ini batal semaya. Batal. Kita buka batal. Ada pun kalau kita nak baca Fatihah, bila nak baca berasa gohok ada tekak yang menyebabkan kita sebut mukhraj tak betul. Jadi terlari mukhraj huruf tu. Boleh kita gerahang supaya betul mukhraj ketika kita nak baca hak wajib. Fatihah tahiyat tu. Ada pun nak baca hak sunat, bacalah lah mana pun. Walaupun mukhraj teralih setara mana pun lah gilah. Kerana kita nak jaga daripada gerahang tu. Banyak kita duk bunyi orang maya duk gerahang bla-bla. Apa nama tak tahu. No, tu bek luar dah maya tu. Basah semua. Tak ni, atau pelak tu. Supaya. Supaya. Ada hak makmum duk bunyi kadang. Gerang duk bunyi laki. Dia buat sepemutu budak warung gitu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita baca kitab Nawas sikit, tengok di muka 50 di atas tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Apa ni Nabi pesan kepada kita ni? Ni kata Nabi, ini ucapan Nabi yang sepatutnya kita dengar. Nak hari kita dengarlah ucapan Nabi. Sekurang-kurang sekali tak apa dah dengar ucapan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi kekasih kita. Orang yang perlu kita kasih nombor satu Nabi kita, maka kita dengar ucapan dia ni. Dengar Nabi kita berucap nak royak gapo kepada kita ni. Katanya Nabi tiada dunia itu ditinggal akan dia. Bahasa kita ditinggal, dia tahu. Tak ambil, tak ambil buat kira, tak ambil buat cara, tak ambil buh dalam milik tu dunia. Ditinggal. Kalau mengikut bagaimana bahasa Arab mal'un. Apa bahasa kita mal'un? Dilaknat. Disupoh.
Jauh dari rahmat Allah tu mal'un. Tapi ni terjemahnya ditinggal akan dia, makna tak ambil ya. Bagi hak kita supah tak okey kita nak saya pula. Nate hanying tak okey kita bagi hanying mari dak dah. Bila kita supah hamba pergi jauh dah. Hanying duk lewat kat rumah kita. Mai duk jilak ke kelipar, mari nak makan air dalam payah kita. Kita hamba tau. Bila kita hamba kita laknat tak okey kita nak kasih pula, nak saya pula. Gitulah. Ibarat Nabi kata dunia itu mal'unun. Gapo mal'un? Ditinggal, dihamba, dihalau. Wa mal'unun ma fiha. Apa bahasa kita mal'un? Dan dijauhkan akan dunia. Jauh. Apa maksud yang dimaksud dunia? Kita ngaji lepas mari dah dunia perkara tak beri manfaat lepas pada kita mati. Mati malam ni dia tak boleh tolong kita. Tu dunia. Bila sebut atas dunia, jangan kita pocok hati ataupun telitah hati bila sebut atas dunia. Duit, kebun, kereta, rumah. Jangan hak tu saja. Tidak berarti sebut atas dunia harta benda, kereta kenderaan mutu ataupun rumah sadar. Bukan hak tu saja. Kadang-kadang semaya kita nya jadi dunia. Zakat kita nya jadi dunia. Kita pergi naik buat haji buat umrah jadi dunia. Sebab apa? Niat. Hak Nabi kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Sonyo bagi tiap-tiap kerja urusan kamu tu apa yang kamu niat. Mu niat lain dari Allah, ibadat walaupun pada zahir tapi jadi perkara tu dunia. Tak jadi kerana Allah. Ni perlu kita hati-hati dalam mengamal ibadat. Kita amal ibadat rajin dah. Bersih hati kerana Allah. Kenapa? Kerana bukan boleh jadi ibadat walaupun nampak pada zahir tu amal akhirat, tapi bila salah hari bulan niat tak betul, jadi dunia. Jadi dunia ibadat kita tu. Maka bila jadi dunia, mal'unun Nabi kata, dilaknat. Mal'unun ma fiha. Gitulah juga dunia tak ni tu, dijauh akan dia dan ditinggal akan dia. Illa zikrullah. Malaikat hak tak ditinggal ni duduk dalam dunia ni, ialah orang yang zikir sebut nama Allah. Sebutlah banyak nama Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semua tu nama-nama Allah yang patut kita basah lidah-lidah kita dengan nama tu. Basah. Orang-orang dulu sebut nama Allah hingga sampai jadi daging darah. Apa maksud daging darah? Daging lidah. Darah hati. Lidah mana? Lidah sebut sama nama Allah. Silap kejut ki natah ki Allahu Akbar. Natah. Subhanallah. La ilaha illallah budak ni. Jadi ada sama nama Allah. Pasal apa? Hati dia jadi daging tu. Jadi darah. Saya panggil kelimah-kelimah baik, kelimah Allah. Sebut-sebut teh yang baik, adalah hati dia jadi darah dah. Jadi daging dah. Yang menyebabkan lidah dia bila kejut, walaupun tak dengan secara sedar, tak dengan secara khabar, sebut nama-nama Allah. Tu orang dulu. Orang lah ni pun ada, kalau orang rajin-rajin tu tak. Dalam hati, dalam mulut, lidah tangan dia. Habis wasbah we ada tangan. Sebab apa? Jarang kita pergi wasbah buat lagu India. Kan ada cu, tak tahu macam. Bila kita wasbah, kita duk ada juga. Kau harus molek je. Kau harus molek, kau berani kena cangwak molek dah. Duk dalam getah seorang diri, mari teringat cerita dulu. Teringat bayakat dulu cu deh. Mari telitah. Gitu Tapi bila kita pergi wasbah ni, jadi kita duk kawih tak okeylah mulut kita tak gerak. Ada juga. Aku pergi buat apa wasbah ni? Mari hati kita sedar tak. Sebutlah nama Allah boleh sepatah dua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebut. Inilah orang hak Nabi kata tak dilaknat. Selamat daripada laknat. Kenapa? Kerana dia sebut nama Allah. Apa sebut? Orang hak pasang berakhir zikir berpuluh-puluh ribu sehari dia berzikir. Belah-belah ribu tu lapis peratung, lapis anubang kalau bahasa kita. Belah ribu.
Kita 300 tekak kedok sehari. Ha je. 300 alhamdulillah dah sehari. Masa duk pondok dulu boleh 500 sehari. La ilaha illallah boleh masa duk pondok dulu. Kenapa? Kerana babo ni ya lazim. Tiap-tiap kali lepas maya mesti kena ngatik la ilaha illallah 100. La ilaha illallah 100. Tu hak biasa. Tak kira lagi hak biar babo nyerah. Ada juga ada yang ngatik-ngatik yang nyerah. Tu tak wakil kali belakang ngamuk. Bila nak jaga babo? Tu buat derah. La ilaha illallah kajuk babo tu. Lah, hotel dekat 200. Hak dia babo nyerah dalam ngatik. Nah, makna masa duk pondok jadi dekat. Bila tubik luar pada pondok dekat dak dah lah. 100 tu pun tak nak lekat sehari. Koda-koda yalah. La ilaha illallah boleh 3 kali, 4 kali, 10 kali, 11 kali. Nyak tu yalah tak nak sampai 100 sehari learning tau. Gitu. We hajarlah ya gapo-gapo semua dihajar. Di kita buat besok, asuh. Kalau kita tak hajar apa bila? Apabila kita tak ajar, tak nak asuh diri kita. Kita duk asuh kita kepada satu-satu benda boleh. Kita tukar kerana jadi nyakit lah ni. Tukar kita kena tidur pian ni pula. Boleh kita ajar diri kita kena tidur pian ni. Kena makan gon ni. Tidur rupa lagu ni. Dulu kita tidur kekok lah ni dak tidur betul gini. Supaya nak betul molek orak kita betul. Darah kita jalan, angin kita molek. Boleh. Kita paksa diri kita tidur we kena tata tertib dia tak. Gitulah paksa diri kita. We perangai mulut kita akhlak ataupun kita panggil PA kita ni we ada mudah sebut nama Allah. Bangun malam-malam kejut hama tak? Kejut kadang-kadang tak? Kau 1 ke 2 bangun nak kecing. Biasa kita bangun kecing sudah masuk tidur mula. Walau boleh tak kita ambil sembahyang 2 rakaat? Boleh. Pahwak ke tak? Tu tak tahu. Waktu masing-masing jawab tak kuasa ustaz kita jadi payah lepas ada kecing belalah tak boleh maya sebut nama Allah tak apa dah la ilaha illallah la ilaha illallah boleh 3 kali tak apa dah sekurang-kurang dah kalau rajin sikit siapa 11 kali kalau masa tak ngatuk lagi tak siapa 100 kali ke masa tu masa Allah Ta'ala terima sangat ke ibadat masa ke 1 ke 2 bangun kecing masa tu atau we ada perubahan dalam hidup kita, we ada gia zikir. Gia lain kita comel dah, maya jemaah dah. Katakan sunat dah ada maya kapit waktu masuk masjid ada tahiyatul masjid. Nah, tangan pun jadi ke ngedah lah ni halah sedekah lambat nampak budak minta kerak beri halu. Boleh dah tu. We ada gia amalan wirid, amalan zikir kata. Karena inilah yang mengasuhkan roh-roh kita. Didik jiwa kita. Menyebabkan kita berasa dekat dengan Allah. Kan kita nak dekat dengan Allah kan ni? Bila dekat dengan Tuhan apa saja yang menipu atas kita tak serabut perut. Ni potel kena satu-satu perkara yang menyebabkan kita serabutlah, buat apalah, bilalah, buat apa tu? Karena kita jauh dengan Allah. Jauh dari Allah tu yang menyebabkan mudah serabut. Mudah kita rusing. Mudah kita jadi dalam keadaan kira-kira semua. Ni orang yang tak dapat laknat, orang tak kena laknat, Nabi kata, orang zikrullah. Dan barang yang kasih Allah dia akan barang orang ni tak masuk dalam laknat ni. Gapo dia tu? Daripada segala taat. Dia berzikir, orang zikir ni, orang ni tak laknat. Tak kena laknat di Allah. Patut orang yang duduk dalam taat. Semaya, orang duduk dalam sedekah buat baik. Dengan jiran buat baik, dengan ibu bapa. Buat baik dengan anak bini, buat baik dengan tok lelaki, semua tu masuk dalam kata orang yang buat segala taat. Bila buat segala taat, lepas daripada laknat Allah. Tuhan tak laknat. Tuhan tak laknat. Sebab apa? Sebab dia buat melakukan perkara taat. Betul orang Tino ni tak? Orang Tino ni, hak mana tubik luar pada umur, tak dapat izin, tak minta izin daripada tok lelaki, malaikat laknat tu. Malaikat laknat. Sebut dalam hadis Nabi ke, mana-mana puai yang keluar daripada umuhnya, tiap lakah, tiap perjalanan dia tu, la'anal malaikah, malaikat laknat, Allah laknat. Siapa bila laknat tu? Hatta tarji'a, hingga ia kelik mari ke rumah mula baru ada laknat.
Sebab apa boleh dapat kena laknat tu? Sebab ia keluar daripada taat. Kalau yang minta izin, lepaslah. Baik nak pergi situ star, pergi baik kata. Boleh ya. Ni yang tak royak. Kadang-kadang royak tak betul pun ada. Biasanya tak betul tu lah. Baik nak pergi nak star. Royak nak pergi nak, pakaknya. Berat lagi kata pindah. Tak betul lagu tu. Bila tak betul, orang ni masuk dalam kata orang tak taat tu. Tak taat, tak lepas daripada laknat. Dia tak bersama dengan tok laki dia waktu malam. Laknat juga. Malaikat laknat. La'anal malaika hatta tasbih. Engkau siapa subuh. Tidur dalam tok laki tak redha. Mari PA jadi so. Hari mari PA. Ya mari turun menyuk mari jangan paling belakang bulak we kita. Tu kita tegar tak sah royak gapo dia tak akan dah tak baik itu buat gitu. Mung seorang baik ya paling kata kita pula. Tak boleh itu masuk dengan aku. Demo lah masuk serga seorang. Dia kata kita. Pas nak buat rana. Habis buah kita nak takrif kelima. Tahu nak tafsir. Dia pusing dia. Siapa biar itu menyuk. Jangan buat gitu kita orang tino. Tak boleh. Tak boleh. Itulah Tuhan ajar tu. Tuhan ajar kiranya kalau isteri-isteri kita deraka pada kita. Hak pertama kali kena fa'izuhunna. Kena nasihat. Tak boleh buat baik ni tak baik. Ajar dulu, nasihat dulu. Deraka, dosa, pandai tu kita nasihat, jangan ngasah sangat. Hak duk berapi dah kita ngasah, kau berapi. Ya ada kadang-kadang gitu no. Hak tak boleh dah. Kita pergi nasihat, berah dah tadi ya. Kena koho-koho, selu-selu. Kena helik gilpah belah dulu. Aceh guan, tengah-tengah duk panas. Pergi suku dulu. Tubik buat kafe isak okok dulu kita tu. Duduk kat luar. Makan minum teh dulu. Pergi tolak haji dulu boleh sepapai dua. Kelik mari ya bayar kat lain lah pula hak tadi tu. Hak duk bunyi perangai kasar tadi tu bunyi baik lain. Pas nak kasih lah apa ni hal sekarang ni. Ke bunyi lain dekat tu. Hak perangai tadi. Bunyi bayar kat lain sikit. Tu makna bila lah panas tu setan masuk dulu dah. Setan ya nak rosak ya. Dia nak punuh. Habis setan yang paling sakit hati kali ketika hak jadi wali kata aku nikah akan dikau wahai Yoning bin Yoning dengan anakku Yoning ni dengan isi kahwin yang tersebut. Hak balik tok laki kata aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya yang tersebut itu. Nangis dah iblis. Setan teriak dah. Pasal apa? Pasal bila sah nikah dia duduk laki isteri tu halal. Tak berlaku zina. Sakit hati. Bahaya nak buat guana nak wi punah dah ni. Ya wi balah pula. Wi balah, wi kelahi, wi bengih, wi mongoh, wi gapo supaya pecah. Tu kerja dia. Maka kita kena wi tahu pengkang dia. Bila kita manah perut, cara di antara tok laki bini nak murih nak gapo gi dulu. Jangan duk kacau. Kita orang tahu dah, kita orang yatim tahu dah kata hak lek nu pandok cara mikir. Jangan duk kacau teruk sangat. Kita kau kacau ya tak halah. Ada hak halah. Tak sah kata hak tak kelubang, hak tinggal ada atau batal betul lah weh. Kita ayat tu tak leh tak baik. Nya jawab semata. Boleh jawab situ. Tu setara hak katuk mata dah tu. Tak usah kira lah. Hak lain tamada tu, hak akan dengan sekerak tu. Nya lawan lagi. Ada. Ni orang dah ada laknat lah. Orang tino hak pasal tu orang ni dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tok laki pun supaya bunyi saat ni sedap je pasal apa. Kita tok laki pun sama tanggungjawab kita kena ajar dia. Ajar bini, ajar anak tanggungjawab. Bila kita tak ambil tanggungjawab situ laknat juga kita pun. Allah laknat kita. Kenapa kita tak kerja taat? Kerana ini wajib pay. Wajib atas kita tok laki kena asuh tu, kena ajar anak tu. Ninggok masa nak nikah ya comel. Masa masuk mitak tu comel tau. Siap dengan patung. Pahlawan Melayu berjiwa segak. Tengok ke anak mak cik pun comel juga. Patung. Masuk nak mitak, masuk nak bini. Dan ni jawab lebih kurang dengan bini dia. Dia tak ajar, tak asuh. Ni mari congok-congok ni. Bawa bini mari dak tahu ni. Tu tanggungjawab kita. Kalau kata kita ngaji dah ni, geti dah ni, lepas tu klik ngajar masing-masing ni.
Kita tahu cara kiblat ke mana, cara kita nak asuh diri kita, nak jaga diri kita, nak mengamal lagu mana, klik hajar masing-masing. Kalau tak hajar, tanggung ni. Awak sedap, saat ni dengar sedap ni, orang tino kena taat gitu gini. Ni atas kita lah pula weh, tanggungjawab. Nak royak masing-masing. Kalau tak ambil tanggungjawab, orang ni tak masuk dalam taat. Dilaknat oleh Allah. Ni. Gitu. Nah, ni selamat. Orang selamat daripada dilaknat ialah orang yang duk dalam kasih pada Allah dan kasih daripada perkara-perkara hak Allah Ta'ala suruh, makna ta'at lah. Dan orang yang alim, orang ni lepas daripada laknat. Habis tu pisahlah, ngaji biar dia alim. Jangan kata kita tua dah nak alim ke mana, ustaz, jangan kata baik tu. Tuhan tak kuasa ke mana? Sekelip mata ya kalau Allah nak bagi. Tuhan nak tahu nak ke tak usah ya kita ni. Satu orang ulama tak ingat nama dah. Dia baru ngaji mula daripada umur 60. 60 ngaji. Hingga sampai umur 120 boleh jadi qadhi. Orang boleh jadi qadhi, bukan orang tamadar lah. Orang boleh jadi mufti, boleh tua hukum. Tak rasa apa tak silap Imamul Haramain ke imam apa. Terkenal jugalah dia tu. Terkenal jugalah dia. Ngaji umur 60. Hingga sampai alim. Boleh jadi qadhi. Pacu umur apa tu? 62. Oh, dah lagi. Tuhan taruh umur sampai 102 je deh. Amin, insya-Allah. Tak saya kata juga. Amin. Kamak kasi tak saya apa dah umur. Kalau tak saya panjang kita bakal ayah hajat lagi. Mati cepat-cepat. Panjang umur serta dengan alim je. Boleh ngajar. Klik duk tarak buka pondok pula. InsyaAllah. Gitu lah. Orang alim ni, lepas daripada laknat. Lepas. Allah tak laknat, malaikat tak laknat. Dia boleh jaga diri daripada melaku dosa, jaga amalan dia. Dan orang yang belajar, Allah nasib baik weh, kita belajar berlakon tak lepas daripada laknat. Tak masuk. Allah Nabi kata, dunia mal'unun. Dunia semua dilaknat. Malaikat orang zikir, orang kasih kepada taat, orang alim, orang belajar. Nasib baiklah kita duk belajar lepas daripada laknat Allah. Gitu. Habis itu dulu, dan ketahui olehmu bahwasanya seperti adalah dunia itu dicela. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik lana, Allahumma sin ulumana. Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.